Ini kes pertama untuk satu Malaysia tau yang kita dapat tangkap dan kena pasti sedikit yang membekalkan kad ATM untuk Macau scam, penipuan tidak tak wujud sebagainya lah. Kali pertama kita dapat kesan. Ini adalah sindiket yang terlibat dalam membekalkan new account melibatkan Macau scam, pinjaman tidak wujud dan pelaporan tidak wujud. Pada 18 November, jam lebih kurang 12 tengah hari, pasukan polis daripada bahagian Setan Jenayah Komersial IPD Johor Bahru Utara bersama dengan anggota cegah jenayah Balai Taman Perling telah menahan satu buah kereta yang dinaiki oleh 3 lelaki Melayu dan 1 perempuan Melayu. Pemeriksaan dalam kenderaan tersebut telah menjumpai kad ATM, SIM card serta beberapa dokumen iaitu buku tulis yang mengandungi butiran pemilik akaun bank yang mencurigakan. Susulan daripada tangkapan tersebut, pihak polis telah menyerbu 2 buah rumah di sekitar Tampoi dan berjaya menahan 4 lelaki Melayu dan 2 perempuan Melayu serta rampasan beberapa buku nota yang tercatat butiran penama, nombor akaun bank serta nombor PIN kad ATM. Kesemua suspek adalah warga negara Malaysia yang berusia dalam lingkungan 19 hingga 41 tahun. Salah seorang daripada suspek merupakan ketua bagi kumpulan sindiket mengumpulkan unit kad ATM di kawasan sekitar Lakin dan Jalan Wong Ah Pok. Sasaran pemilik akaun adalah kalangan penagih dadah. Dalam operasi ini, pihak polis turut merampas 7 buah handphone, 4 buah keping sijil perakuan pendaftaran SSM, 5 keping surat pengesahan majikan pelbagai syarikat, 4 keping kad ATM, 3 cop syarikat, 5 keping SIM card, 8 buku bank, 5 buku nota dan 1 kereta proton perdana. Modus operandi sindiket ini yang bertanggungjawab mengumpulkan kad ATM ataupun mule account ataupun akaun Calder untuk dijual kepada sindiket penipuan Macau scam dan penipuan pinjaman tidak wujud dan juga penipuan pelaburan tidak wujud. Kad ATM yang akan dibeli dengan harga 400 bagi setiap kad ATM. Kad ATM yang dikumpulkan akan diserahkan bersama dengan nombor PIN serta SIM card kepada ketua kumpulan yang dikenali sebagai Alan ataupun Frankie. Hasil siasat yang kita jalankan mendapati sindiket ini beroperasi sejak bulan Februari 2020 dalam menjalankan aktiviti mengumpul dan menjual kad ATM di sekitar Johor Bahru. Kumpulan ini diketuai oleh seorang lelaki Cina yang dikenali sebagai Frankie ataupun Alan. Pihak polis telah berjaya mengenal pasti sebanyak 91 kes yang melibatkan sindiket ini di seluruh Malaysia, di mana kerugian sebanyak 3.7 juta. Pihak polis percaya terdapat banyak lagi sindiket kumpulan yang bergiat aktif dalam mencari dan mengumpulkan kad ATM untuk dijual kepada sindiket penipuan Macau scam, penipuan pinjaman tidak wujud dan pelaburan tidak wujud. Semakan rekod yang dibuat mendapati kesemua suspek mempunyai rekod jenayah berkaitan penyalahgunaan dadah dan terlibat dalam kes penipuan buah Seksyen 420 KK. Pihak polis masih dalam usaha untuk mengesan suspek bagi melengkapkan siasatan iaitu bernama Muhammad Raif Lee bin Abdullah, alamat terakhir di Jalan Mewah Ria, Taman Bukit Mewah, Johor Bahru. Panggilannya Alan ataupun Frankie. Pihak polis mohon kerjasama orang awam yang mempunyai maklumat suspek yang kendaki untuk menyalurkan terus maklumat ke Balai Polis Berhampiran atau menghubungi terus pegawai risikan Jabatan Setan Jenayah Komersial IPK Johor ASP Tini Anak Ahing di talian 019 777 3728. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan. Jika sabit kesalahan, kesemua suspek boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun atau tidak lebih daripada 10 tahun dengan sebatan serta boleh juga dikenakan denda. Polis Johor menasihatkan orang ramai agar tidak menyerahkan butiran akaun bank dan kad ATM kepada pihak ketiga bagi mengelakkan ianya disalahgunakan selain berhadapan
dengan resiko dihukum penjara jika didapati bersalah, tuan. So ini tuan-tuan suspek yang kita tengah cari dah. Ini ketua sindiket. Tarik ke sini sikit. Ada so tuan-tuan, ini yang kita katakan ketua pembengkal yang kita tengah cari ni. Alan ataupun ni. Beliau ni tuan-tuan akan mengarahkan pencari mangsa yang kita tangkap tu lah, 10 orang tersebut dan 9 orang. Dan mereka ni akan mencari potential new account ataupun account Kalde. Dan mereka akan bawa potential new account ni ke bank bagi tujuan untuk membuka account. Dan mereka akan menyediakan surat majikan untuk meyakinkan pihak bank untuk membenarkan mereka membuka account. So kemudian dia akan berhubung dengan bank, akan berhubung dengan ketua pembekal ni untuk mengesahkan syarikat ataupun tempat mereka bekerja. So apabila ketua pembekal ni mengesahkan kepada bank, so bank akan mengeluarkan kad ATM sebagainya, kemudian diserahkan kepada pembekal, ketua pembekal. Ketua pembekal ni akan bagi kepada ketua sindiket. Ini Alan yang kita tengah cari, tuan-tuan, yang masih bebas. So bayaran yang diberi kepada dia dah RM40, tuan-tuan. RM400. Ketua pembekal akan dapat komisen 100, pencari mangsa akan dapat 100, pencari mangsa serah kepada mule account 200, dan ketua pembekal telah menyerahkan 230 kad ATM, tuan, pada Alan sejak Februari 2020, tuan-tuan. So sindiket ni, tuan-tuan, yang saya katakan tadi kita telah semak dengan kes yang lepas. So ada 91 kes yang menggunakan account mule account yang disediakan oleh sindiket ni lah. Kerugian 3.7 juta, tuan-tuan. Ini antara account bank yang terlibat lah. Maybank, Only On Bank sebagainya lah. So ini circle dia, tuan-tuan. Tu ada apa-apa persoalan? Ini ada magnet. Kita sedang mengesan. Mungkin di Johor, mungkin telah pun melarikan diri, tak tahu lah. Tapi itu kita minta kerjasama masyarakat, orang awam yang ada maklumat sebarang Alan ni, tuan, kenal dengan Alan Frankie Muhammad Raif bin Lee Abdullah, tampil untuk membantu pihak polis pengesannya. Itu mangsa umum yang mereka cari yang kebanyakannya penagih dadah. Itu yang saya katakan, kebanyakan dekat jalan Wong Apok ni, tempat ni penagih dadah, dekat Lakin dengan Wong Apok kan. Tak ada kerja lah, tak ada kerja. Dia orang dapat lah 200. 200 tu sekali. Satu kad. Kad dengan nombor akaun. Ya. Dia orang tu tadi dia ada cop syarikat punya. Mana apabila dia orang nak buka bank account dekat bank, so bank akan tengoklah company sebagainya. So itu yang dia orang bawa apa ni daripada SSM. Nah, tu contoh ada kat bawah ni, tuan-tuan. Nah, ni tuan-tuan, contoh dia. So, bila bank duduk, tuan-tuan akan call ketua sedikit tu. Ketua sedikit dia akan bagilah. Misalkan memang dia orang bekerja dengan syarikat, kemudian baru dia akan keluarkan atau diminta. Ini antara stok syarikatnya. Ini tuan-tuan ni dia. satu kes tu berapa tunggu pekat 220 230. 91 akaun ni terlibat. 91 akaun yang terlibat. Ini tuan-tuan yang pertama kali ditangkap. Untuk kes yang komersial ni, inilah kali pertama kita dapat kesan
sindiket yang membekalkan kad ATM untuk sedikit-sedikitnya Macau scam, pinjaman yang tak wujud dan sebagainya. Semua positif dadah. 10 orang kita tangkap tu semua positif dadah. Ellen umur berapa? Alan 38 tahun. Yang di Pahang ni semua ada hubungan tu. Tak ada. Hubungan ni orang penagih dadah semua lah. Rakan seperjuangan. Atau itu pertama kali tahun ini atau Ini kes pertama untuk satu Malaysia tau yang kita dapat tangkap dan kena pasti sindiket yang membekalkan kad ATM untuk Macau scam, penipuan tak wujud sebagainya lah. Untuk kali pertama kita dapat kesan. So kita yakin, kita percaya ada lagi banyak sindiket-sindiket yang beroperasi di seluruh Malaysia yang membekalkan kad ATM, akaun dan kad ATM tuan. Sedikit ni bekalkan kepada berapa scammer? Berapa agensi scammer? 3 jenis. Statistik kita tak ada, tapi yang saya katakan tu yang 3 kategori tu lah. Macau scam, pinjaman tidak berlesen, tak berwujud, satu lagi pelaburan yang tak wujud. Itu yang kita dapat, tuan-tuan, yang bila kita semak tu, jumlah kes yang ada kaitan dengan sindiket, tuan-tuan, 91 kes yang satu Malaysia, tuan-tuan. Mereka menggunakan akaun-akaun yang kad ataupun akaun yang disediakan di sindiket ni lah. Yang nilai dia 3.7 juta tu kan. untuk syarikat yang palsu ni ada berapa? 4 syarikat palsu. 8. Maksudnya sedikit ni ada bersekongkol dengan pegawai dalam bank. Kita sedang siasat. Kalau kita nak buka, biasanya kalau kita nak buka akaun company ni memang kita kena ada pencadang, betul tak? Akaun yang besar kan. Tapi kalau akaun personal ni saya kata mungkin dia nak, kalau ada macam syarikat ni mengukuhkan lagi lah. Dia punya permohonan untuk membuka akaun kan. Kalau macam biasanya bank pun tengok juga kalau kita pergi kan. Ini penagih dadah tiba-tiba nak buka akaun kan. Surat-surat syarikat ni akan menyokong yang macam tu. Syarikat ni memang wujud ataupun tak wujud? Didaftarkan tapi tak wujud. Ni syarikat RM2 lah ni. Syarikat modal berbayar RM2. Betul? Betul. Daftar saja tu. Daftar tak ada. Bisnes pun tak ada. Syarikat RM2 lah kita panggil term kan. Saya rasa benda ni bukan sejak COVID, dulu pun dah ada. Kes-kes scammer tuan yang duit dia masuk dalam akaun ni kebanyakan semua mule account. Sebab tu kalau kita tangkap pun, yang kita tangkap inilah yang pemilik mule account ni lah, penagih dadah sebagainya kan. Tapi yang dia punya main player ni, ketua sindiket, Alan apa semua ni tuan, tak dapat nak ditangkap. Betul. Saya tengok ada banyak ATM card kan. So seorang mangsa ada minta itu ATM card dari Dia akan usahakan banyak dia akan pergi talent spot, dia akan cari. Dia akan pergi ke jalan, mungkin jalan Muaffaq ada penagih dadah, dia tak, mungkin seorang dapat rekrut 10 ataupun 20 kan. So ada soalan ni tuan. Pinjaman ini tak ada kaitan dengan pinjaman dengan bank. Dia cuma nak account. Bila dia ada account, dia scammer akan buat penipuan, duit yang ditipu tu masuk dalam account ini. Pinjaman tak wujud. Pinjaman tak wujud. Jadi yang ini ketua yang memegang semua ni sini. Kad, PIN number sebagainya, dia akan keluarkan duit. So kalau kita tangkap tuan-tuan, ini kita susah nak kesan. Yang kita dapat tangkap pemilik mule account tersebut lah. Yang banyak kita tangkap itulah kategori dia. Hanya pasal pesawat semalam macam mana? Pesawat semalam memang pesawat latihan, penerbangan latihan. Sepatutnya daripada Seletar Singapura ke Batu Berendam. So ada masalah teknikal je lah. Tu dia buat pendaratan cemas. kapal tu asal di sana tu atau benda ni?
Ingat masih ada kat sini kot. Tapi apa yang penting tu memang dia orang ada kebenaran lah. Kebenaran untuk melalui ruang udara sebagainya ada. Saya dah semak memang ada. Dia tak ditahan. Baru statement kat di wilayah. Kecuali dia menceroboh ruang udara kita tangkap lah. Ini ada kebenaran untuk melalui ruang udara kita. Penerbangan latihan. Lagi tuan-tuan soalan? Ada? Thank you. Gambar lagi sekali boleh tu. Kalau kita satu pada satu.